Anasir luar sentiasa mengintai peluang untuk menceroboh perairan negara tanpa mengira waktu, termasuk ketika kita giat mengekang pandemik COVID-19. Jika terleka, sempadan negara pasti dibolusi individu tidak bertanggungjawab ini. Namun ada barisan hadapan sentiasa memikul tanggungjawab mempertahankan kedaulatan negara dengan penuh amanah. Ikuti laporan siri pertama Operasi Bersepadu National Task Force NTF yang disertai wartawan Asrawani Hasimi Muhammad baru-baru ini. Komponen maritim yang terdiri daripada TLDM dan APMM antara pihak berkuasa yang bertanggungjawab untuk menjaga perairan negara dan sempadan negara sepanjang tempoh Operasi Benteng. Dan kali ini Operasi Benteng diteruskan di Sektor 5 melibatkan perairan Selangor. Dan bagaimana cabaran yang dihadapi oleh APMM dan TLDM, ikuti operasi ini. 6 paksi utama ancaman aktiviti pencerobohan telah digariskan di bawah Op Benteng yang diterajui NTF termasuk di perairan Selangor. Sektor 5 perairan Selangor meliputi zon maritim Malaysia bermula dari perairan Sepang sehingga Sabak Bernam. Operasi bermula dari Jeti Pusat Hidrografi Nasional di Bandar Armada Putra Pulau Indah. EPMM segak bergaya bersama KM Danga membelah perairan Selangor yang berkeluasan lebih 7,000 km persegi. Di sektor ini, 6 lokasi panas dikenal pasti sebagai laluan penyeludup, khususnya pendatang asing tanpa izin parti dari negara jiran. Ia melibatkan perairan Sekincan, Jeram, Morib, Pulau Ketam, Pulau Angsa serta pesisir Kapar. Meskipun memiliki aset yang canggih, penjenayah rentas sempadan sentiasa mencari muslihat bagi memperdaya pihak berkuasa. Anak-anak kapal ke stesen menggeledah, anak-anak kapal ke stesen menggeledah. Kendalikan kawalan kerosakan kapal ke peringkat 3 keadaan yaitu bersiap sedia untuk menggeledah. Bot tong hijau minta datang ke kiri kapal. Minta datang ke kiri kapal. Bot hijau, bot hijau. Tujuan kami membuat tanya khabar kepada komuniti nelayan adalah sebab untuk mendapatkan maklumat daripada mereka jika ada sebarang aktiviti yang mencurigakan yang berlaku di kawasan perairan masa nelayan-nelayan ini keluar ke laut. Mengikut statistik, negeri Selangor, perairan Selangor ini adalah mempunyai jumlah tangkapan yang tertinggi untuk Ops Benteng seluruh Malaysia. Sejak Januari hingga Mac lalu, 561 pemeriksaan dijalankan, sementara 357 penggeledahan dilakukan ke atas bot-bot yang diragui statusnya. Setakat April tahun ini juga, 23 tangkapan telah dibuat APMM membabitkan pelbagai kesalahan. Tangkapan tertinggi melibatkan Akta Ordinan Perkapalan Saudagar 1952 MSO iaitu 14 kes. 2 buah kapal dan 10 bot pemintas dengan kekuatan 35 anggota diatur gerak APMM dalam menjaga perbatasan di Sektor 5. Selain inisiatif bertanya khabar IBK, Sistem Pengawasan Maritim Laut Malaysia SWASLA menjadi mata-mata agensi penguatkuasaan. Pada 30 Oktober 2005, APMM memulakan operasi di Zon Maritim Malaysia. 17 November tahun sama, operasi SWASLA kemudian diambil alih agensi berkenaan. Sistem rangkaian radar 24 jam ini mengawasi semua jenis pergerakan di perairan negara di sepanjang Selat Melaka. Ia turut digunakan PDRM dan TLDM. Kriteria pengesanan digunakan untuk mengklasifikasikan sasaran. Sebaik sistem ini mengesan pergerakan mencurigakan,
bot pemintas akan segera dihantar. Sebenarnya dia adalah satu unit untuk menjadi mata-mata kepada aset-aset yang beroperasi di laut lah. Terutamanya ABMM lah. Dia menyalurkan maklumat jika ada suatu kontak daripada perbatasan, contohnya daripada negara jiran Indonesia masuk dan salurkan maklumat terus kepada aset-aset yang beroperasi di laut. Maknanya dia direct teruslah ke aset tu. Contoh macam KM Danggar, kalau dia terus salur ke KM Danggar dan KM Danggar yang akan terus ke lokasi lah. Misi APMM antaranya bagi menyekat parti daripada melangkah ke daratan Malaysia. Usaha ini diperkukuhkan dengan gabungan 19 agensi penguatkuasaan di bawah NTF termasuk TLDM. Untuk makluman semua, sila perhatikan di lambung kanan kapal di mana tim menggeledah kini gagah samudera akan menggeledah bot nelayan tersebut. Ikuti siri kedua op benteng Sektor 5 esok yang melihat cabaran TLDM dalam mendepani tali barut negara.